Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير حليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين ولي الحميد المقصي المبدئ المعيد محيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك بكلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون
Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala qawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena begini kita masih lagi dikekalkan dalam keadaan bernyawa. Masih lagi Allah bagi peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan sebagai hamba-hambanya. Mudah-mudahan berjaya kita dapat pengiktirafan dari Allah sebagai hamba-hambanya, supaya kita layak menerima kebahagiaan dan keselamatan dalam kehidupan selepas kehidupan ini. Tak lama lagi kita akan pindah daripada dunia ini. Kita akan pergi ke satu alam yang lain, namanya alam barzakh atau alam kubur. Sahabat-sahabat kita banyak yang dah pergi. Nunggu giliran kita je ni. Bila akak kita nak pergi. Bukan lama mana lagi. Tambah yang dah umur 60 atau lebih. Tunggu masa je lah. Esok kita akan berjumpa dengan sahabat-sahabat kita yang dah pergi dahulu daripada kita. Nunggu giliran. Bila sampai masanya, padamlah kita. Yang pentingnya lepas masa kita padam tu. Kerana kita bukan padam terus. Bukan mati terus. Kita akan dihidupkan kembali. Hidup kembali itulah akan menentukan sama ada kita ni selamat atau sengsara. Dapat nikmat ataupun dapat azab. Kerana Allah sediakan dua perkara. Untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan dapat nikmat. Allah dah janji itu. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kata Allah. Ya, surah Al-Baqarah ayat 82. Tapi bagi mereka-mereka yang derhaka, Allah akan sediakan tempat azab. Ya. Mereka yang derhaka itu akan dapat azab. Itu Allah janji juga. Allah janji itu dulu. Apa kata Allah? Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang kufur, yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, tak percaya apa yang Allah khabar dalam Quran. Tapi tak percaya, tak beriman. Ulaika ashabun nar. Mereka itulah yang menjadi ahli-ahli neraka, penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Surga pun kekal, masuk neraka pun kekal. Ya? Surah Al-Baqarah ayat 39. Yang mula-mula itu saya baca ayat 82. Nampak lagi. Nampak sikit. Tapi diancam dulu. Dengan seksa. Baru diberi berita gembira. Tapi sebelum itu ada berita gembira lagi. Ayat 19 itu ada lagi berita gembira. Apa kata Allah? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar.
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Kata Allah. Itu lagi awal. Terimalah berita gembira bagi mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh, bahawa bagi mereka itu ada syurga. Ada syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Setiap kali mereka diberi buah-buahan, mereka berkata kepada Allah, ya Allah, ini siapa yang macam mana kami dapat di dunia dulu. Nama ini siapa, tapi hakikatnya tak siapa. Buah-buahan nama yang siapa, tapi sebenarnya bukan siapa ya. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan mereka itu dapat pasangan-pasangan, suami dan isteri yang sentiasa suci, yang sentiasa bersih, sentiasa tak ada kekotoran, dan kekal juga mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu janji Allah bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang dijanjikan oleh Allah itu sebagai orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Hakikatnya kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Banyak orang mati. Sekarang ni beribu-ribu orang dah mati. Jadi hari ni yang berlaku di Palestin tu banyak orang mati. Orang Palestin tu, orang Yahudi pun banyak juga dibunuh. Beribu-ribu. Bukan yang ratus dah, 9,000 dah sekarang ni kan. Sekali dibom habis. Bukan bom biasa tu. Dibom dengan alat pemusnah yang dahsyat namanya Phosphorus. Phosphorus tu macam serobok. Bila abu itu bukan saja yang jauh pun serobok tu akan terbang. Siapa yang kena akan terkesan. Itu yang senjata yang digunakan oleh Yahudi terhadap orang-orang Palestin. Itu yang kita selalu doa tu. Minta doa. Ya. Seorang-seorang sembahyang rumah tu, orang lain tak tahu, kita je tahu. Antara kita dengan Allah Ta'ala tu. Doakan untuk orang Palestin tu, supaya mereka selamat. Hari-hari sekarang ni. Tambah setelah mereka melakukan serangan terhadap kaum Yahudi tu ya. Mereka dah bunuh kaum Yahudi tu. Mereka nak balas dendam. Ini sekarang sedang berlaku ni. Mereka nak datang. Kalau saja kapal terbang je, kalau saja bom je, mereka akan datang ikut-ikut tentera darat ya. Ini yang sedang berlaku sekarang. Peperangan yang akan berlaku. Ya, Netanyahu telah isytihar perang terhadap Hamas dan juga orang-orang Palestin. Netanyahu itu Perdana Menteri Israel. Namanya Benjamin Netanyahu. Dia sudah isytihar perang. Jadi perang lah. Bila perang takkan gosok-gosok aja, mesti bunuh. Ada mencari jalan macam mana nak bunuh semua orang Yahudi itu. Semua orang Yahudi, semua orang-orang Palestin itu. Ini yang berlaku ya. Mudah-mudahan selamat mereka itu. Selalulah minta doa. Ya. Yang Melayu pun apa? Ya Allah selamatkanlah orang-orang Palestin itu daripada tentera-tentera Yahudi. Yang Melayu pun apa ya. Doa kepada mereka. Tapi kalau dapat, baca Qunut Nazilah. Tahu apa Qunut Nazilah? Semayang tu. Rakaat yang terakhir tu. Sebelum kita masuk sujud, bagi tu sujud yang terakhir tu, ada rakaat terakhir tu, kalau zuhur, last kali tu. Baca Qunut. Qunut biasa. Allahumma hdini fi man hadait sampai habis betul berdoa. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri ala a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum farriq jam'ahum wa qallil alaihim nazilah. Nah, hafal dah. Kalau hafal dah, kalau tidak sekurang-kurangnya kita lepas sembahyang tu doa, cakap Melayu je. Doakan untuk keselamatan orang-orang Palestin. Kerana mereka itu seagama dengan kita. Dan hari ini ada demonstrasi di Masjid An-Nur, di luar pagar Masjid An-Nur lepas Jumaat nanti insya-Allah. Ada
tunjuk perasaan. Adalah apa bendera-bendera dan sebagainya. Alright, untuk tidak membuang masa, kita buka kitab kita tu. Nama kitabnya ialah Risalah Tauhid. Kemudian bab yang kita nak baca tu ialah Ma'badi yang 10 ya. Ma'badi yang ke-10. Ma'badi itu artinya apa? Permulaan ataupun pembuka kata. Ataupun introduction. Nak tahu apa benda yang kita nak belajar tu, kita Ma'badi 10 tu. Nak tahu apa dah? Namanya apa? Gunanya apa? Tajuknya apa? Dan sebagainya. Kita dah masuk dalam yang berapa dah sekarang ni? Yang sudah kita baca, berapa? Tak tahu? Ya Allah. Tak lupa? 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 ke 6 ke 7 ke 8 ke 9 ke 10? Yang kelima? Sudah habis 5? Maknanya pagi ni masuk yang ke-6. Betul? Tadi ke 5? Hari ni yang kelima. Muka surat 5. Ma'badinya berapa? Ma'badi yang keempat. Bukanlah muka surat 5. Kalau kita saya ni yang Rumi ni besar apa? 10. Muka surat ini ada Rumi juga. Rumi juga yang nama. Jawi lain. Jawi saya tak bawa yang Jawi ya. Jawi muka surat 5. Rumi muka surat ini ada yang pakai Rumi. Ada yang macam ni ada. Muka surat berapa? 10 ya. Alright, yang ke-4 pagi ni ya. Tempat bahasanya. Ya, sebelum itu kita ambil yang pertama sampai yang nombor 4. Yang pertama namanya, nama ilmu kita belajar tu apa? Ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu sifat dan sebagainya, usuluddin. Yang kedua tempat ambilannya. Diambil dari mana? Diambil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kandungannya. Yang kita nak ngaji ni apa kandungannya? Mengandungi apa? Pengetahuan dari hal-hal membahaskan ketetapan pegangan. Terima ke tolak. Akal tu. Ini kita ini cerita peranan akal aja. Bukan banyak berjalan ke mana tidak. Akal je tengah duduk boleh fikir ya. Membahaskan ketetapan akal. Terima ke tak terima. Terima ke tolak. Isbat ke nafi. Isbat tu artinya terima. Nafi tu artinya tolak ya. Itu kandungan isinya. Kita belajar sifat tu. Terima ke tak? Allah itu ada. Terima ke tak? Sekali lagi. Allah itu ada. Terima dia ke tak? Allah itu tak ada. Terima ke tak? Tak terima. Itu dia benda yang kita nak belajar. Apa ni? Lepas ni. Yang keempat. Tempat apa? Tempat bahasanya. Apa benda yang nak kita bahaskan tu? Ini macam begini ya. Yang keempat, tempat perbahasannya. Iaitu maudhu'nya. Maudhu' tu yang tempat ambilannya. Ya. Apa yang nak kita bahaskan, apa yang nak kita berkatakan, apa yang nak kita bicarakan. Ya. Tempat bahasanya atau maudhu'nya ada 4 perkara. Yang pertama pada zat Allah Ta'ala. Zat tu apa? Diri Allah Ta'ala. Seperti zat. Membicarakan tentang zat Allah Ta'ala. Bukan zat makan. Zat makan ada protein, vitamin, karbohidrat, zat besi, garam. Itu zat makan. Ini bukan zat itu. Zat tu artinya diri Allah Ta'ala tu. Mana rupa Tuhan tu? Gemuk ke, kurus ke, tinggi ke, rendah ke, hitam ke, putih ke, coklat ke. Itu nak cerita tentang mana rupa zat Allah tu?
Apa jawab? Entah. Bagus, pandai ya. Mana bahasa Allah Ta'ala tu? Entah. Nah, kita tahu dia tak serupa dengan mana-mana sesuatu dan mana-mana sesuatu pun tak serupa dengan dia. Selagi kita boleh nampak, selagi kita boleh tengok, selagi kita boleh pegang, selagi kita boleh dengar, selagi kita boleh bayangkan, itu bukan Tuhan, bukan Allah ya. Allah tu tak serupa dengan mana-mana satu. Nak bayang pun tak boleh. Tak usah nak cerita, bayang pun tak boleh. Itu bukan Allah. Kalau boleh bayang, bukan Allah. Kalau nampak, bukan Allah. Kalau dengar, bukan Allah. Kalau boleh pegang, bukan Allah ya. Itu yang nak kita bahaskan tu, maudhu'nya. Yang pertama, pada zat Allah Ta'ala. Dari segi sifat-sifat. Sifat-sifat tu apa? Apa tu sifat? Keadaan zat. Itu sifat. Macam kita ni ada sifat tak? Perempuan ada sifat tak? Ian tu tinggi. Itu sifat lah tu. Saya ni pendek. Sifat lah tu. Syanu tu gemuk. Sifat lah tu. Syanu tu kurus. Syanu tu putih. Syanu tu hitam. Itu sifat ya. Allah tak ada apa itu. Sifat tu macam mana keadaan? Keadaan sifat tu. Dia berkuasa ke tak? Dia dengar ke tak? Itu sifatnya. Itu tentang zat Allah Ta'ala ya. Dan sifat-sifatnya. Sifat itu berdiri pada zat. Keadaan zat. Itu namanya sifat. Dia tak boleh bercerai dengan zat. Nak ambil sifat tak boleh. Dia mesti dengan zat-zat sekali. Kalau kita minta satu orang, buat aku gemuk tu, boleh bagi yang gemuk. Ambil dari dia. Ini gemuk lah. Aku tak nak kamu, aku nak yang gemuk aja nak. Boleh bercerai dengan zat tak? Faham ke cakap saya ni? Sifat tu dia tak boleh bercerai dengan zat. Boleh tak? Minta gemuk aja boleh? Minta tinggi aja boleh? Faham ke macam saya ni? Kita nak yang rendah aja boleh? Nak putih aja. Tak nak orang yang putih, nak putih aja. Orang tak nak. Boleh bercerai dengan orang? Putih tu boleh bercerai tak dengan orang? Tak boleh. Gemuk tu boleh bercerai dah dengan orang? Tak boleh. Kurus tu boleh bercerai dah dengan orang? Tak boleh. Itu zat ya. Zat Allah tu tidak bercerai. Sifat Allah tu tidak boleh bercerai dengan zatnya. Itu yang kita bahas kan tu. Dan pada zat Allah Ta'ala, dari segi sifat-sifat yang wajib baginya, yang mesti ada. Apa itu wajib? Mesti ada. Tidak diterima akal akan tiadanya. Kalau tak ada benda itu, akal tak terima. Akal tolak. Sifat-sifat yang wajib baginya. Sifat-sifat yang mustahil. Apa itu mustahil? Apa itu mustahil? Tak diterima akal akan adanya. Itu mustahil. Allah itu buta. Apa kata kita? Mustahil. Tak terima. Allah itu bodoh. Apa katakan? Mustahil. Allah itu akan mati. Apa katakan? Mustahil. Itu tak terima akan adanya. Allah itu lepas pandang. Apa katakan? Lepas pandang. Apa katakan? Mustahil. Allah itu lupa. Apa katakan? Mustahil lah. Tu kalau tak faham lagi yang benar-benar pun. Yang mustahil. Dan sifat yang harus padanya. Apa sifat yang harus? Mengadakan atau tidak mengadakan satu benda. Itu harus ya. Itu yang kedua. Tadi dah ada tentang zat Allah Ta'ala. Ini sifatnya. Yang ketiga. Ya, pada segala kejadian dari segi jirim-jirim dan arat-arat, sekira-kira keadaannya itu jadi petunjuk dan dalil atas wujud yang menjadikan dia.
Artinya benda yang harus tu. Benda yang harusnya. Apa yang menjadikan dia? Siapa menjadikan dia? Allah yang menjadikan dia. Ya? Pada segala kejadian dari segi jirim-jirim. Jirim tu benda. Nah, jirim tu benda. Apa saja? Semua jirim. Kita ni jirim. Bangunan ni jirim. Udara tu jirim. Cahaya tu jirim. Apa saja benda-benda tu dipanggil jirim. Ya? Cuma jirim tu ada dua jenis. Satu jirim yang berjisim. Apa berjisim? Yang bertubuh. Macam torchlight saya ni. Ada tubuh tak? Nampak tak benda rupanya? Bulat, betul? Ada cahaya, betul? Lagi apa? Hitam. Yang tu jirim yang berjisim. Nampak, boleh pegang, boleh angkat. Boleh angkat tak? Ini jirim yang berjisim. Ada lagi satu jenis jirim, dia tidak berjisim. Faham tak? Dia tak bertubuh. Contoh apa yang tak ada tubuh? Benda tu ada tapi tak ada tubuh. Apa? Apa bendanya? Udara. Udara ada ke tak? Kalau tak ada udara boleh kita bernafas. Kalau udara tak ada boleh bernafas tak? Tak boleh. Jadi mana udara je tunjuk. Pegang udara bagi saya buat udara tu boleh tak? Ini yang tidak berjirim. Jisim, jirim yang tidak berjisim. Benda tu ada tapi tak ada tubuh. Cahaya. Ada tak cahaya? Puan-puan, cahaya ada ke tak? Mana? Itu bukan cahaya, itu bal. Cahaya apa? Tak tahu, tak nampak, tak boleh nak tunjuk. Dia tak ada jisim. Tak ada tubuh. Tak ada badan. Tapi ada tak cahaya? Kalau tak ada cahaya, apa jadi bilik ni? Apa jadi berbilik ni? Gelap lah. Tapi ada cahaya. Nampak tak masing-masing dan kawan-kawan? Nampak tak? Kenapa? Kerana ada cahaya. Tapi mana tu tunjuk? Itu jirim yang tidak berjisim. Contoh gas. Gas. Mana apa gas? Ada tak gas tu? Gas ada ke tak? Ada. Mana? Kita tunjuk. Ngapa tak boleh tunjuk? Kerana dia tidak bertubuh. Tapi ada tak bau gas? Ada. Suruh-suruh pengit je baunya. Itu gas. Itu jirim tidak berjisim. Allah tak ada tu. Allah bukan jirim yang berjisim atau jirim yang tidak berjisim. Macam mana? Entah. Tak tahu ya. Faham kan ni? Itu Allah tu tak serupa dengan mana-mana satu. Jirim tu ada. Jisim pun ada. Jirim jisim pun ada. Jirim tak ada jisim pun ada. Allah tak ada apa itu. Mana apanya? Mana apa Allah? Tak sama dengan mana-mana saja ya. Itu yang kita bahas kan tu. Yang ketiga. Kemudian yang keempat. Pada segala pegangan dan kepercayaan. Yang kita bicarakan ni. Yang empat ya. Maudhu'nya. Apa yang kita bicarakan tu? Pada segala pegangan. Kepercayaan macam mana? Dan kepercayaan dengan kenyataan yang didengar daripada perkhabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda itu tak nampak. Kalau orang kafir tak percaya pun. Bagi orang beriman kena percaya. Pasal benda itu benda gaib. Tak nampak di kita. Tapi ada tak? Mana tahu ada? Rasul kata ada? Rasul tu ada ke pernah dusta? Perempuan? Ada ke pernah Rasul tu berdusta? Tak pernah berdusta. Jadi ada tak Rasul kata ada syurga? Ada. Syurga tu mana? Tunjuk. Tak tahu. Nak tahu mati dulu. Baru tahu ada syurga dan neraka. Itu perkhabaran dari Rasulullah. Begitu juga perkhabaran dari Allah. Itu segala pegangan kepercayaan. Kena percaya betul.
Ya, kena percaya. Percaya tak syurga tu ada? Itu pegangan ya. Dan kepercayaan. Yakin tak syurga tu ada? Kalau tak yakin semayang tak nak. Ngaji pun tak nak. Baca Quran pun tak nak. Kena ada keyakinan. Berapa peratus nak yakin? 100%. Ya? Dengan kepercayaan daripada perkhabaran Rasulullah. Seperti hal-hal syurga. Lagi neraka. Lagi arash. Lagi kursi. Lagi qalam dan sebagainya. Itu perkara-perkara yang wajib kita yakin. Seperti hal-hal syurga, neraka dan hal-hal pada hari kiamat. Itu hari kiamat. Ada apa? Ada syafaat. Lagi apa? Ada tiupan sangkakala. Lagi apa lagu? Apa lagu? Ada huru-hara yang dahsyat. Ada titik siratal mustaqim. Itu benda-benda itu benda yang kita tak nampak, tak boleh nak buktikan. Baik, itu yang ke yang keempat ya. Faham yang keempat ni? Ada 4 perkara yang keempat tu yang nak kita bahas tu. Yang pertama tentang zat Allah. Yang kedua tentang sifat-sifat Allah. Yang ketiga tentang jirim. Yang keempat tentang kepercayaan benda-benda ghaib. Itu yang keempat. Yang kelima, ini baru belajar betul yang kelima pagi ni ya. Faedah ilmu ini. Ngapa nak belajar ilmu tauhid ni? Kalau tak belajar, ngapa salahnya? Ngapa nak belajar? Tengok ngapa sebab. Iaitu dapat mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan bukan nampak itu Tuhan, bukan. Tuhan tu tinggi, bukan. Tuhan tu rendah, bukan. Tuhan tu gemuk, bukan. Tuhan tu kurus, bukan. Tuhan tu putih, bukan. Tuhan tu hitam, bukan. Macam mana nak kenal Tuhan? Kalau semua bukan? Mengenal Tuhan. Dan percayakan Rasul. Kita tahu Tuhan tu berkuasa. Tuhan tu mendengar. Tuhan tu melihat. Tuhan tu tahu, berilmu dan sebagainya. Itu kenal jenis itu. Bukan jenis apa? Jenis keadaan Tuhan tu. Tuhan maha melihat, Tuhan maha mendengar, Tuhan maha mengetahui, Tuhan maha berkuasa dan sebagainya. Kena kenal yang tu. Dan percaya, bukan kenal aja, nak percaya betul-betul. Kalau kita sedar Tuhan tu nampak aja, berani kita nak nyemur kain di tangan dada. Berani kan? Kalau kita sedar Tuhan tu nampak aja, berani kita nak berpeleseran dengan orang lelaki. Yang perempuan ni berani dah. Tuhan tu nampak aja. Berani kita nak pakai t-shirt depan tulis apa? Ya Allah, tekan tak tahu jenuh apa dah. Depan tulis apa? Kiss me. Belakang tulis apa? No problem. Berani kan? Tuhan tu nampak aja. Itu kepercayaan. Itu yang faedah tu, itu gunanya. Bila kita sedar yang jenis itu, kita tak berani melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Karena kita tahu Allah nampak aja. Kita sedar, percaya betul-betul. Allah dengar aja. Kita percaya betul-betul. Allah tahu dalam hati kita pun. Apa yang terkandung dalam hati itu semua tahu. Allah tahu saja, kita tak tahu. Saya tak tahu apa yang terkandung dalam hati perempuan. Perempuan pun tak tahu apa yang terkandung dalam hati saya. Tapi Allah tahu dah. Niat nak buat jahat pun tak berani. Kerana Allah tahu apa niat dalam hati kita ni. Ini faedahnya. Sebab kita nak ngaji tauhid ni. Jadi kita akan jaga mata, kita akan jaga lidah, kita akan jaga telinga, kita akan jaga tangan, kita akan jaga kaki, kita akan jaga kemaluan. Terus nak jaga apa? Bukan itu aja. Nak niat nak melakukan maksiat pun tak berani. Kenapa? Allah tahu apa yang niat dalam hati. Itu faedah itu kita belajar. Jadi dah orang yang jenis orang itu, orang yang diredai oleh Allah. Orang yang baik ke orang jahat tu? Kalau dia sudah benar-benar. Orang yang baik lah. Kita hendak jadi baik. Kalau baik, Allah balas dengan kebaikan nanti di akhirat. Kalau jahat, Allah akan balas dengan kejahatan. Itu faedah kita ngaji ni.
Kalau ngaji-ngaji tak percaya, bukanlah kepercayaan namanya, bukanlah keyakinan namanya. Dia nak yakin betul. Berapa peratus? 100%. Itu guna kita belajar. Jadi kita akan melakukan perkara yang Allah redha je. Kita cakap yang baik-baik je. Kita akan puji Allah je. Kita akan selawat saja kepada Nabi. Kita akan zikir je. Kita akan baca Quran je. Yang kita tengok pun benda-benda yang baik-baik je. Itu guna. Itu faedahnya. Tahu faedah? Apa itu faedah? Kegunaan. Kalau kita yakin betul Allah tu ada. Bukan saja ada tu, Allah tu ada yang melihat. Allah tu ada yang mendengar. Allah tu ada yang mengetahui. Allah tu ada yang berkuasa dan sebagainya. Itu boleh apa? Boleh menyebabkan kita tu taat kepadanya. Tak adalah kita derhaka kepada Allah Taala ya. Mengawal kita. Apa saja kita lakukan dikawal oleh Allah SWT. Kesedaran bahawa Allah tu tetap ada, dan Allah tu tetap melihat, Allah tu tetap mendengar dan sebagainya. Itu guna kita belajar ni. Yang kelima ni. Yang keenam. Yang kelima faham? Faham yang kelima? Ada nak tanya? Yang kelima ni? Tak ada. Kita beri yang keenam. Nisbah tu timbandingan. Nisbah ilmu ini dengan lain-lain ilmu. Apa bezanya ilmu tauhid yang kita belajar pagi ni dengan ilmu baca Quran? Apa bezanya ilmu tauhid yang kita belajar pagi ni dengan ilmu fiqh? Ilmu semayang, ilmu puasa, ilmu zakat. Apa bezanya ilmu tauhid dengan ilmu tasawuf? Itu ni sebab bandingan ya, dibandingkan. Ilmu tu semua baik-baik lah kan? Tapi ada bandingan. Ada yang paling utama, ada yang kurang utama, ada yang utama, ada yang kurang penting umpamanya. Itu semua ilmu mereka. Ilmu tu semua memberi manfaat, tapi apa bandingannya? Ilmu tauhid dengan ilmu lain-lain. Dengan ilmu fiqh, dengan ilmu tasawuf, dengan ilmu qiraat, dengan ilmu apa lagi? Macam-macam lah ya. Dengan ilmu hadis. Apa bezanya? Semua itu memberi manfaat, tapi apa nisbahnya, bandingannya macam mana? Iaitu ilmu ini ialah ilmu yang berbangsa kepada agama Islam. Yang paling utama sekali. Dengar tu. Ilmu agama Islam, semua tu ilmu Islam. Maka fiqh Islam, tasawuf Islam, hadis Islam, tafsir Quran Islam, tajwid Islam. Tapi yang paling utama ilmu tauhid. Nombor satu. Yang paling utama ilmu tauhid. Faham ke ni? Berbanding dengan ilmu tajwid, mana utama? Tauhid. Berbanding dengan ilmu fiqh, mana utama? Tauhid. Berbanding dengan ilmu tasawuf, mana utama? Tauhid. Yang utama sekali, nombor satu. Yang paling penting. Kenapa? Karena inilah dia yang pertama kalinya bila kita mati esok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak tanya semayang dulu. Allah tak tanya puasa dulu. Allah tak tanya kamu menutup aurat ke tidak dulu. Allah tak tanya kamu sedekah ke tidak dulu. Bukan tak tanya dulu. Bukan itu soalan yang pertama. Tapi ditanya ke apa semua kan ditanya. Tapi bukan yang itu dulu. Nombor satu ditanya apa? Yang ditanya dulu apa? Tentang ketuhanan. Faham ke cakap saya ni? Saya ni cakap Melayu ke cakap Jepun ni? Itu nisbahnya yang pertama. Tuhan ditanya dulu. Apa soalannya? Apa soalan ditanya Tuhan dulu? So, apa soalan dulu? Siapa Tuhan kamu? Man Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Kalau boleh jawab, baru tanya soalan kedua. Apa soalan kedua? Siapa Rasul kamu?
Boleh juga jawab, tanya soalan yang ketiga. Apa agama kamu? Boleh jawab yang ketiga? Satu boleh jawab, dua boleh jawab, tiga tak boleh jawab. Tanya soalan yang keempat. Ya. Apa soalan yang keempat? Di mana kiblat kamu? Lepas tu baru tanya soalan yang kelima. Apa? Apa imam kamu? Bukan siapa ya? Apa imam kamu? Yang keenam baru ditanya siapa saudara-saudara kamu? 6 soalan je. Bukan banyak. Man rabbuka? Wa man nabiyuka? Lagi? Wa ma dinuka? Lagi? Wa ma qiblatuka? Betul? Wa ma imamuka? Betul last kali? Wa man ikhwanuka? 6 soalan. Bukan banyak, 6 soalan je. Kalau tak boleh jawab macam? Tak ada tanya lagi dah. Soalan pertama je, satu soalan. Kalau tak boleh jawab, tak ada soalan kedua, tak tanya lagi dah. Dia mesti boleh jawab 6-6 tu. Kalau boleh jawab semuanya, baru ditanya bab semayang. Bukan tak tanya lagi, ada tanya lagi, baru semayang. Ya? Kerana ibadah yang pertama yang akan ditanya, ibadah yang pertama, bukan soalan yang pertama ya. Ibadah yang pertama yang akan ditanya oleh Allah ialah bab semayang. Kamu semayang macam mana? Cukup atau tak cukup? Waktu kamu cukup dah? Kamu mati umur 60. Ya, tolong akhir balik 15 tahun. 45 tahun tu cukup dah 5 kali sehari. Kalau tak cukup, masuk neraka dulu. Ya. Diseksa dulu. Kalau cukup, baru dicek. Udah cukup tu, betul ke tak betul semayang kamu? Gerak-geri kamu tu betul ke tak? Lagi apa? Bacaan kamu betul ke tak? Kemudian, ikhlas ke tidak kerana Allah Ta'ala. Itu bab semayang. Udah habis bab semayang, okey belakang, ditanya pula bab puasa. Ya, bab puasa pun okey, baru ditanya bab zakat. Okey belakang, ditanya bab haji. Dan umrah. Udah okey belakang, semua okey macam. Barulah dia menjadi apa? Ahli syurga. Kubur tu sebagai apa bagi dia? Taman-taman syurga baginya. Siapa tak hendak angkat tangan? Apa kata malaikat? Tidurlah kamu di dalam kubur kamu ini laksana seorang pengantin, mempelai. Laksana seorang mempelai. Kalau tak boleh, diseksa dulu. Di kubur kena seksa dulu, tahu? Kubur ada seksa dah? Kubur ada seksa dah. Ada berapa seksa kubur? 4. Ingat tu, jangan lupa. 4 seksa kubur. Kalau sebagai seorang mempelai, tak ada kena seksa. Seronok aja. Bukan tidur aja, bukan tak sedar dah. Seronok aja. Tak sedar masa berlalu. Sedar-sedar hari dah kiamat aja. Bukan tak sedar aja, bukan tidur dah. Dia dapat kerana keseronokan tu tak sedar bahawa masa itu berlalu. Sedar-sedar kiamat aja. Itu orang jadi mempelai ya. Itu ni sebabnya. Faham ke ni? Ustaz, nak tanya, ada setara seorang tu memang berkarir, orang kaya. Tapi dia semayang, kalau kita ramai-ramai dia semua semayang, dia kata dia tak nak tunjuk-tunjuk dia tak semayang. Semayang tu memang tak ada lah. Tapi dia kuat sedekah, banyak lah buat amalan-amalan yang baik. Tapi meninggal ada Jumaat. Jadi macam mana dia punya semayang tak ada? Lain buat? Dia kata, dia malam kan? Maknanya tak buat lah, tak semayang lah. Tapi yang lain buat. Sedekah buat ya. Baca Quran buat, zikir buat, semayang je tak. Semayang tu jadi apa? Jadi apa? Jadi tiang agama. Dia asasnya kita mesti semayang. Ya, bila boleh semayang baru dicek ibadah-ibadah yang lain. Nombor 1 semayang lah. As-salatu imaduddin, kata Nabi. Semayang itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa mendirikannya maka dia telah mendirikan agama.
Bila semayang baru dikira bacaan Quran dia. Kalau semayang baru dikira puasanya. Kalau dia semayang baru dikira sedekahnya. Nah, kalau tak semayang tak terima. Tak dikira macam-macam tak buat lah. Macam dia tak buat. Jadi nombor satu kena semayang. Bagi orang lelaki, budak semayang kena berjemaah berarti ya. Semayang berjemaah. Jangan seorang-seorang di rumah. Khabar pada suami masing-masing. Yang masih ada suami itu. Jangan seorang-seorang di rumah. Meninggal hari Jumaat tu kata tak ada seksi perempuan Ustaz. Seksi perempuan tak ada dah. Kalau meninggal hari Jumaat. Hari Jumaat. Tak semestinya. Kalau dia kafir. Kalau dia tak semayang. Itu ramai orang kata, dia tak semayang tak apa. Tak ada. Bukan mesti tak. Kalau dia tak semayang, kena seksa. Dia nak orang yang soleh. Bila meninggal hari Jumaat, baru lepas daripada seksa kubur. Dia mesti soleh dulu. Syaratnya beriman dulu. Sudah saya beriman, dia baru soleh. Kebetulan dia mati hari Jumaat, itu lepas daripada seksa kubur. Berjemaah umpamanya, lepas daripada seksa kubur. Tapi syaratnya, beriman dulu. Kalau orang kafir, macam orang Yahudi itu ada tak mati hari Jumaat? Kena seksa ke tak? Kalau dia mati dalam keadaan Yahudi, seksa lah. Tapi kalau dia mengucap, lain ceritanya. Itu lain ceritanya. Okey. Itu yang keenam tadi ya. Nisbah ilmu ini dengan lain-lain ilmu. Iaitu ilmu ini ialah ilmu yang terbangsa kepada agama Islam. Yang paling utama sekali. Nombor satu. Ilmu tauhid lah. Sebab tu saya suka kalau perempuan suka ngaji ni. Ilmu tauhid ni. Walaupun dah baca dulu. Tapi kita ulang-ulang boleh tak? Ulang bacaan. Kerana ini yang paling utama. Okey. Yang ketujuh. Yang menghantarkan. Ilmu ni datang dari mana? Dari Ustaz Ibrahim ke? Datang dari siapa? Daripada Ustaz Sulaiman ke? Atau datang daripada Michael Jackson ke? Atau datang daripada P. Ramlee ke? Atau datang daripada Jin Samsudin ke? Atau datang daripada Shah Rukh Khan ke? Dari mana ambilannya? Yang menghantar itu siapa? Yang mula-mula membicarakan ilmu ini siapa? Ambilan dah tahu dari Quran dan hadis. Itu dah kita baca dulu dah kan? Dia ambilannya dari Quran dan hadis. Artinya datang dari Allah lah. Hadis datang dari mana? Hadis datang dari mana? Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama sahabat, mula-mula yang memperkenalkan ilmu tauhid ni kepada manusia, masyarakat manusia. Siapa yang mula-mula memperkenalkannya? Iaitu yang pertama mereka yang mengaturkan mengaturkan titisan ilmu tauhid. Yang menulis wujud qidam baqa tu, siapa yang ngaturnya? Yang dulu-dulu yang mengenali tauhid ialah Nabi Adam, itu satu ya, itu kenal tapi secara susunan. Yang apa tu? Tauhid yang apa? Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar kalam. Ya. Zaman Nabi tak ada apa itu. Orang dulu tak ada apa itu ngajinya. Tak ada bilang wujud qidam baqa tu. Yang pertama buat itu ialah seorang ulama namanya apa? Abu Mansur, bukan Abu Mansur, Abu Hasan Asy'ari. Dan diikuti dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu orang yang pertama menyusun ilmu tauhid macam kita belajar kejap ni ya. Iaitu yang pertama mereka yang mengaturkan titisan ilmu tauhid dengan apa tu? Mendirikan dalilnya, ada dalil. Apa itu dalil? Bukti. Itu dalil ya, bukti. Sama ada bukti Al-Quran atau hadis dan sebagainya. Itu namanya dalil. Untuk apa? Untuk menolak perkataan mereka yang menyalahi ialah daripada ulama-ulama yang masyhur
Iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang pertama, Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini nak menolak fahaman Mu'tazilah. Zaman itu Mu'tazilah sangat masyhur ketika itu. Diterima oleh umum. Mu'tazilah ni kita dah bicara dulu. Mereka mementingkan akal daripada dalil Quran. Mementing akal. Aku kaya kerana aku rajin. Aku pandai kerana aku suka mengaji. Aku jiwa tenang kerana aku suka berzikir. Itu aja, bukan kerana Allah. Bukan kerana tak ada kait mengenai dengan Allah. Itu Mu'tazilah. Kebanyakannya orang-orang sekular ni dia memang Mu'tazilah lah. Negara Malaysia ni maju kerana kami pandai mentadbir. Itu Mu'tazilah. Tak ada kait mengenai dengan Tuhan. Jadi nak mengelakkan itu untuk melawan Mu'tazilah tadi, maka disusun ilmu tauhid yang sebenarnya. Siapa menyusun tadi? Yang mula-mula siapa? Abu Hasan Asy'ari, ulama besar. Namanya Abu Hasan Asy'ari. Dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Namanya Abu Mansur, bapa si Mansur Al-Maturidi. Maturidi itu dia tinggal di satu tempat namanya Maturid. Kampungnya namanya Maturid. Itu dipanggil Al-Maturidi. Tetapi mereka yang pertama menerima ilmu tauhid daripada Tuhan ialah Nabi Adam. Itu yang pertama. Tauhid ni yang pertama menerimanya ialah Nabi Adam. Kerana dia Rasul yang pertama. Manusia yang pertama. Dan juga Rasul yang pertama. Nabi Adam alaihissalam. Dan yang akhir sekali ialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang akhir sekali. Lepas itu tak ada lagi Nabi, tak ada lagi Rasul. Di kalangan Rasul-Rasul ya. Yang pertama menerimanya ialah Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Mana dulu? Wallahu alam, tak tahu. Tapi selalunya orang sebut Abu Hasan dulu, baru Abu Mansur Al-Maturidi. Tapi dua-dualah. Itu manusia-manusia yang pertama menyusun ilmu tauhid yang macam mana kita belajar pagi ni. Wujud, qidam, baqa tu, susunan itu. Ambilannya dari Quran, bukan reka-reka aja dah. Diambil dari Quran. Quran kata Allah tu wujud, dia ambil dari wujud. Allah Quran kata Allah tu qidam, maka dia ambil qidam dan sebagainya. Sampai kaunuhu mutakalliman. Itulah Abu Mansur, Abu Hasan dan Abu Mansur. Dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tetapi mereka yang pertama menerima ilmu tauhid daripada Tuhan ialah Nabi Adam. Nabi Adam yang pertama menerima ilmu tauhid daripada Tuhan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kan? Dan diajar Nabi Adam tu akan nama-nama yang ada dalam dunia ni, semua satu. Thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan tanya malaikat-malaikat. Karena mereka tu protes, bukan protes, mereka tu heran. Kenapa kau nak jadikan manusia? Sedangkan manusia tu kerja menumpah darah aja. Manusia tu apa kerja? Berperang ni kerja, berbunuh-bunuh antara satu sama lain. Yang kamu nak jadi manusia tu ngapa ya Allah? Apa jawapan? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku tahu lah apa yang aku nak buat. Kamu mana tahu? Contoh maksudnya. Kemudian dia ajar Nabi Adam. Nama ini, pokok ini apa nama, ini apa nama, matahari itu apa namanya semuanya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Semuanya dia ajar kepada Nabi Adam. Siapa ngajarnya? Allah. Bila Allah ajar tu bukan nama-nama itu dia. Allah ajar tentang diri dia sendiri. Allah ajar aku ni wujud, aku ni qidam dan sebagainya. Dia yang pertama menerima ilmu tauhid. Summa aradahum 'alal malaika. Kemudian ditanya kepada malaikat nama-nama itu. Summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kalau ia kamu tahu, kamu betul. Apa nama-nama ini? Apa jawab malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Berkata malaikat itu, subhanaka la, maha suci engkau yang lebih mengetahui. Kamu aja yang tahu, aku tak tahu.
Ha. Illa ma 'allamtana. Kami tak tahu ni kecuali apa yang kamu kajo, yang kamu khabar kepada kami. Baru tahu ya. Illa ma 'allamtana. Sesungguhnya kamu itu innaka antal alimul hakim. Kamu itu maha mengetahui dan maha adil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu dah. Baru malaikat tu sedar. Bahawa bila Allah ajar Nabi Adam semua sekali, Nabi Adam boleh tahu, malaikat tak tahu. Dia tanya Nabi Adam, Nabi Adam boleh jawab. Tanya malaikat, malaikat tak boleh nak jawab. Itu dah. Baru dia tahu mengapa Allah nak jadikan manusia. Itu dia gunanya kita belajar ilmu itu. Yang pertama menerima ilmu tauhid ialah Nabi kita Adam sallallahu alaihi wasallam. Diakhiri dengan apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad apa yang kita tahu? Semua tahu. Sedangkan Nabi Muhammad tu siapa ngajarnya? Allah ngajarnya. Tapi dia semua tahu. Dia tu apa lulusnya Nabi Muhammad tu? Ada ke lulus UPSR? Perempuan? Ada ke lulus SPM? Ada ke lulus universiti? Ada ke ijazah? Ada yang dapat PhD? Ngapa tak ada? Ngapa Nabi Muhammad tak ada? Dia tak pernah pergi sekolah. Membaca pun tak tahu, menulis pun tak tahu. Dia tu apa? Keadaannya apa? Ummi. Ummi itu tak erti baca, tak erti menulis. Ya. Kemudian dia peluk dia malaikat, terus boleh baca. Suruh baca Iqra. Baca kamu wahai Muhammad. Apa jawab Nabi Muhammad? La adri. Aku tak erti nak baca. Suruh lagi Iqra. La adri. Aku tak tahu je. Begitu dia peluk oleh malaikat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kamu baca dengan menyebut nama Tuhan yang menjadikan kamu. Terus boleh baca. Itu dia hebatnya. Kerana yang menjadi guru dia siapa? Nabi Muhammad siapa gurunya? Allah Ta'ala sendiri. Itu dia. Itulah yang pertama, yang akhir sekali Nabi Muhammad. Apa yang tak tahu Nabi Muhammad tu? Semua dia tahu. Tentang kejadian manusia, Nabi tahu tak? Tahu. Tentang alam, Nabi tahu tak? Tahu. Apa saja. Tentang akhirat lagi dia tahu. Lagi dia tahu apa yang berlaku di akhirat. Lepas mati apa berlaku, dalam kubur apa berlaku, seksa kubur ada apa berlaku, bangkit dalam kubur macam mana semua berlaku, semua dia tahu. Itu Nabi Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia yang terakhir dia Nabi Muhammad. Tak ada lagi yang mengikuti Nabi Muhammad, yang jadi nabi, tak ada. Dia yang last. Nabi yang terakhir. Kalau ada orang aku itu bukan nabi ya. Dia tak betul. Dia penipu, pembohong. Seperti siapa? Kita dah baca tentang akidah dulu. Siapa nama? Mirza. Ya Allah, jenuh ngajarnya dah lupa namanya. Siapa namanya? Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad. Dia mengaku dia jadi nabi selepas Nabi Isa. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Terimalah berita gembira bahawa selepas ini ada seorang nabi namanya Ahmad. Aku itu katanya. Sedangkan Ahmad itu maksud siapa? Maksudnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia kata aku tu katanya. Itu Mirza Ghulam Ahmad. Dia mengaku diri nabi. Tak betul tu? Alright. Ialah Nabi Adam yang mula-mula, dan yang akhir sekali ialah Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menghantarnya. Ilmu itu datang dari Allah. Melalui rasul-rasul. Kemudian dibagi kepada rasul-rasul. Semua ada ilmu itu. Nabi Adam ada, Nabi Ayub ada, Nabi Idris ada, Nabi Yunus ada, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tahu tentang ilmu itu. Tapi manusia selepas Nabi dan Rasul-Rasul, yang mula-mula menyusunnya ialah ulama-ulama. Yang pertama siapa? Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dan terus sampai akhir zaman. Sampai ngajar bab ini.
Ilmu dari situlah datangnya. Itu permulaan ataupun sejarah orang mengaji ilmu tauhid. Zaman Rasul tak ada orang ngaji macam kita ngaji ni. Zaman sahabat tak ada. Tapi semua sahabat-sahabat tu hafal Quran. Kita sampai hafal Quran ke tangan. Itu sebab sahabat-sahabat tu payah belajar. Dalam Quran ada tak wujud? Ada tak qidam? Dalam Quran ada tak qidam? Huwal awwal wal akhir. Itu qidam tu. Dia yang awal dan dia juga yang akhir. Itu qidam dan baqaq sekali. Semua ada. Dalil-dalil semua dalam Quran berlaku tu. Mana-mana sifat-sifat yang kita belajar tu semua diambil dalilnya dari mana? Dari Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi SAW. Sebab itu ambilan dari Quran. Bukan sifat tu diambil dari Quran, dalil-dalilnya, bukti-buktinya diambil dari Quran. Begitulah seterusnya ya. Itu dia ya. Itu ambilannya. Yang ke-8, hukumnya. Apa hukumnya? Hukumnya apa? Apa hukumnya kita mengaji tauhid ni? Hukum ada 5. Ada tak berapa? Mana 5 hukum? Cakap apa? Yang pertama wajib. Yang kedua haram. Yang ketiga sunat. Yang keempat makruh. Yang kelima harus. Apa hukumnya kita ngaji tauhid ni? Wajib. Apa tu wajib? Apa tu wajib? Dibuat dapat pahala. Ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Ingat tu, wajib. Jadi ilmu tauhid ni wajib. Siapa tak nak ngaji ilmu tauhid, berdosa ke tak? Berdosa. Bukan saja berdosa tapi tak sah imannya. Kerana dia tak tahu, kerana dia tak nak ngaji. Itu tak sah iman tu. Jadi kena ngaji. Mau tak mau, seronok tak seronok, suka tak suka kena ngaji. Cuma tak wajib ngaji pada Haji Ibrahim. Kalau ada tempat lain dia mengaji boleh tak? Boleh. Dia ada tok guru di Batu Putih umpamanya, ngaji tu tak apa. Ada tok guru di Taman Sosial, tak apa, ngaji dengan dia, tak apa. Ada ustaz lain ngajar itu, umpamanya Ustaz Sufian Rajab ngajar itu di Talang Sekah, ngaji dengan dia, tak apa. Ada Ustaz Anwar Murad ngajar itu di mana? Di duduk mana ke Anwar Murad, saya minta tahu mana duduk. Di ni, di Betul-Betul. Ngaji dengan dia, tak apa. Tidak wajib ngaji dengan seorang-seorang. Mana-mana. Yang wajibnya apa? Ngaji. Dengan siapa pun tak apa. Asalkan ilmu tu betul. Ilmu tu diterima Allah Ta'ala. Kalau tidak tak wajib. Kalau di mana-mana yang tak ngaji, berdosa dia. Ada orang ngaji ilmu tauhid di Taman Melayu ni, saja tak siap nak ngaji, berdosa. Ada orang ngajar ilmu tauhid tu di Batu Putih, saja tak siap, berdosa. Ada orang ngaji ilmu tauhid di Batu 20, dia tak siap, berdosa. Mana-mana pun. Kalau saja tak siap. Jadi orang jahil. Jahil ada 2. Satu jahil basit, lagi satu jahil murakab. Nak mana? Nak mana? Jahil basit ke jahil murakab? Dua-dua tak nak. Kita tak nak jadi orang jahil. Dia jadi orang yang berilmu. Okey, cukup sekadar itu. Dah 10.30 lebih dah ya. Nanti kita akan ulang balik. Ya. Hukumnya tadi kita akan ulang. 8, 9, 10 tu akan datang kita baca insya-Allah ya. Untuk kali ini cukup sekadar itu. Cukup ke tak? Cukup ke tak? Sabualah. Teman dah kutang aja ya. Kita nanti akan baca yang ke-8 ya. Ulang balik hukum tu. Baik, sebelum saya tutup. Ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? No. Siapa nak tanya?
Tak ada juga. Sila. Semua jiwa hayat tu Apa dia? semut. Derma? Semut? Ngapa? Kalau jiwa hayat tu Kalau jiwa air pada semua tu berdosa tu Ustaz. Kalau sengaja bunuh berdosa. ada kilo banyak Berdosa. Dia itu makhluk Allah juga. Carilah jalan tempat dia di tempat lain. Bagi dia pergi berkali tempat lain ya. Ya. Atau jadi press kan? Ya. Press cicak. Kalau benda itu berbisa, itu boleh bunuh. Jalipan boleh bunuh. Cicak jangan bunuh. Lipan boleh, ular boleh. Lipat boleh. Halau lah. Sebab bunuh halau. Dia disembah. Tak ada dia datang dekat. Dia tak nak apa bau tu. Ya? Mati tu sembah pada dia. Sembah tempat lain lah. Sebab jangan dia datang. Ustaz, saya ada baca satu artikel tu dia kata kalau nak halau yang macam semua tu, kita bagi salam Assalamualaikum wahai umat Nabi Sulaiman. Betul, kalau boleh buatlah tak apa. Bagi salam dengan dia. Itu fatwa daripada apa ni Buat salam di luar rumah. Kalau berjaya alhamdulillah. Itu usaha tak apa ya. Nak minta betul pergi jumpa dia Tuan nak mengalau semua ya. Bagi salam dulu ya. Okey, lagi? Ustaz nak tanya kan, yang kalau sekiranya seseorang tu dia apa ni, dia menuntut ilmu kan, kalau dia dalam perjalanan dia pergi menuntut ilmu, dia meninggal, dia mati syahid kan, maksud syahid kan. Lepas tu Tak bersyarat ilmu yang memberi manfaat. macam ilmu agama Kira syahid lah, tapi syahid akhirat. syahid akhirat. Lagi? Itu apa ni, kalau dia mati tu dah, kalau dia dalam kubur tu dia kena seksa kubur juga Ustaz. Kau masuk ke akhirat tu, kau masuk syurga tapi hisap tu. Macam mana? Maksudnya masa dalam kubur dia kena ditanya soalan juga lah ya. Bukan Syahid tak ada tanya soalan. tak ada kan. Tak ada. Terus je. Dalam kubur tak ada kena seksa, bangkit dari kubur dalam keadaan cantik. Itu orang syahid, yang dapat syahid tu. Tak ada di sana, tak ada soal. Terus je nanti sampai masanya dia akan meniti. Ya. Kami semua kan untuk ilmu ni. Kalau matilah. Tapi jangan minta mati ya. Kalau mati dalam majlis ilmu ni. Mana tahu kan tengah ngaji-ngaji stroke terus mati. Syahid lah tu. Saya tu kalau tengah ngajar macam mana? Tengah ngajar tu padam. Syahid lah tu ya. Ada dah orang mati tengah ngajar? Ada. Ada dah orang mati tengah baca khutbah? Ada. Ada dah orang mati dalam perjalanan nak balik? Lepas ngajar? Ada ustaz seorang tu. Dia lepas ngajar, belum dia dalam koma, kereta yang melanggar, mati dia. Syahid itu. Jadi sebab itu kita kalau boleh biar berada sentiasa di dalam majlis ilmu. Lagi? Habis? Sekian dulu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu